أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahu maulana azim. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah sehingga Allah banyak memberi nikmat-nikmat kepada kita sehingga tidak habis. Kita nak hitungkan nikmat-nikmat Allah. Dan setengah daripada nikmat makan, setengah daripada nikmat minum, tidur dan sehat badan, dan cerdik akal fikir, dan lagi kesenangan kehidupan, lagi rezeki-rezeki yang banyak dengan tidak kehabisan. Maka kembalilah kita ataupun sedarlah kita kepada Allah, yang ini nikmat-nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah. Maka kita nak berdoa hal itu, kita doa kepada Allah tu lebih afdal. Maknanya doa hak kita nak berdoa kepada Allah tu doa maksud, doa yang dinakal daripada Nabi lebih afdal daripada doa yang tidak maksud. Maka kita ambillah doa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Setengah daripada doa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakal daripada Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini setengah sahabat. Setengah daripada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu ia nakal doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, mengambil ia Rasulullah dengan tangannya, tangan Mu'ad. Satu ketika Nabi pegang tangan Mu'ad. Kemudian waqala, dan bersabda Rasulullah, ya Mu'ad, hei Mu'ad, wallahu inni la uhibbuka. Demi Allah, ini Tuhan bersumpah, Nabi bersumpah, demi Allah, ini bahasa aku ni, kata Rasulullah, li uhibbuka, aku kasih kepada engkau hei Mu'ad. Nabi kasih kepada seorang sahabat Mu'ad ni. Nabi tahu kepada Mu'ad bahawa Nabi sangat-sangat kasih kepada sahabat Mu'ad. Kemudian faqala, maka bersabda Rasulullah, usika ya Mu'ad, aku nak wasiat akan dikau hei Mu'ad. Ya orang ni apabila kita ada kasih sayang sama saudara kita, ya ada wasiat, ya wi satu ilmu ataupun ya wi satu kebaikan. Tengah daripada kebaikan ni, Nabi wi wasiat pada seorang sahabat Mu'ad. Nabi kata, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kau tinggal hei Mu'ad di belakang tiap-tiap sembahyang. Jangan mu tinggal lepas pada sembahyang. Di belakang tiap-tiap sembahyang jangan engkau tinggal. Nah, jangan kamu tinggal lepas pada di belakang tiap-tiap sembahyang. Takulu dengan mana? Bi'ang takulu, dengan puasa kata engkau hei Mu'ad, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini satu doa
Ia lebih besar yang Rasulullah itu wasiat kepada sahabat Mu'ad, jangan tinggal satu doa ni lepas pada tiap-tiap sembahyang jangan tinggal. Walaupun doa hak lain sekalipun. Walau kita boleh doa hak lain sekalipun, satu doa yang Rasulullah wasiat kepada Mu'ad ni jangan kita tinggal. Kena selim masuk, jangan kita tinggal. Dan ni Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada doa ni. Apa makna doa ni? Apa maknakah doa ni? Cuba kita perhati, tengok makna dia. Allahumma, hei Tuhan kami, ini tolonglah olehmu, hei Allah, ni akan teku ni. Kita minta Tuhan tolong kita. Dia tolong ala zikrika, di atas menyebutkan Engkau. Jadi kita minta doa, we Tuhan taufik hidayah, we kita boleh menyebut pada Allah. Tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika kita boleh sebut Allah. Ni kita doa dengan Allah Ta'ala, we Tuhan taufik hidayah bagi kita, boleh kita menyebutkan ke Allah. Dan lagi wa syukrika, dan mensyukuri ke Engkau. Kita minta kita ni balas budi Allah. Apabila Tuhan beri nikmat pada kita, Tuhan minta Tuhan taufik hidayah bagi kita boleh syukur nikmat Allah. Sangat-sangat besar orang syukur nikmat Allah ni. Kita boleh syukur nikmat Allah. Satu-satu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita kena sedar diri kata nikmat daripada Allah, bukan kita dah. Kita golek kita tak ingat. Dia rezeki-rezeki yang boleh pada kita banyak, duit bitih banyak, orang mari bui tubuh ni banyak, kita ingat kata letih benar kita ni, kita dah usaha, kita dah buat. Tak sedar diri kata nikmat daripada Allah. Jarang orang nak sedar diri kepada Allah. Dia setengah riwayat kata orang boleh syukur nikmat Allah qalil, sikit. Nikmat Allah berlaku di atas dunia ni, tiap-tiap manusia yang Allah Ta'ala datangkan nikmat, orang-orang boleh syukur nikmat Allah saat itu qalil, makna sikit. Sikit sangat orang bersyukur nikmat Allah. Dan lagi wa husni ibadatik, dan mengelokkan ibadat-ibadat Engkau, yakni minta Tuhan menjadikan khusyuk di dalam ibadat Engkau. Dalam ibadat kita tu jadi keelokkan. Mana khusyuk, mana ada ikhlas hati. Satu ibadat tak kira semaya, tak kira berzikir, tak kira baca Quran, tak kira kita sedekah, kita minta pada Allah Ta'ala, we ada husni ibadatik, we ada elok ibadat kita, mana ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita semua ni payah sekali. Habis, maka kita masuk satu bab ni bab cara semaya sunat sikit. Satu bab cara semaya sunat. Mana babu maja'a fi raq'atayil fajri min fadli. Ini satu bab dia telah datang ia pada menyatakan 2 rakaat sunat subuh daripada kelebih-kelebih banyak sunat subuh. Sunat subuh, okey. Dulu pada semaya subuh sudah kita azam subuh, semaya sunat subuh. Ini yang Rasulullah tak rajin tinggal semaya sunat subuh. Maka kita nak tahu sunat subuh ni apa kelebihan daripada sunat subuh. Dengar. Ketahuilah olehmu ya saudaraku, adalah sembahyang 2 rakaat dulu daripada fajar amat besarlah fadilahnya, sangat-sangat besar fadilah dulu pada fajar dan dulu pada subuh. Sebagaimana kita dapat tahu daripada mendengarkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi yang berbunyinya, bunyi hadis an Aisyah qalat, hadis nakal daripada Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata raq'atal fajri, 2 rakaat semaya fajar, yakni dulu daripada subuh. 2 rakaat kita semaya dulu pada subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, terlebih baik daripada dunia-dunia ni lagi. Nah, wa ma fiha, dan barang yang di dalamnya dalam dunia. Mana sekalian isi-isi dunia. Maknanya kita buat misal kata dunia ni jadi milik kita semua. Di atas dunia ni jadi hak kita berlaku. Lepas tu kita fi sabilillah.
kita kerok jalan Allah Ta'ala semua. Nabi kata lebih baik semaya sunat fajar lagi, lebih besar kita semaya sunat 2 rakaat dulu pada subuh lagi. Ni ayat besar tak besar? Ni ayat kata besar tak besar? Itulah kalau kita bangun, kalau kita terbangun tirah sikit dah, kita kata kalau kita semaya sunat subuh pun, sebab bagi tak habis waktu subuh, kita semaya dulu, semaya sunat dulu. Dan apabila butuh maidah, kalau kita semaya sunat subuh dulu, sebab bagi habis waktu subuh tu hari tak ada semaya. Tidak tengoklah. Maka di dalam sunat 2 rakaat itu, dalam sunat 2 rakaat dulu pada subuh itu, apakah ayat-ayat ataupun surah-surah yang Rasulullah baca? Surah apa yang Rasulullah baca? Kita nak tahu juga. Maka kita nak tahu sini, surah yang Rasulullah baca ni, an Abi Umar radhiyallahu anhu. Diriwayat daripada Abi Umar radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, Ramatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan olehku sungguh-sungguh, perhati aku sungguh-sungguh akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahran akan sebulan cukup. Aku duk perhati Rasulullah semaya sunat dulu pada subuh tu baca ayat apa, aku duk perhati juga. Kata Ibnu Umar, aku duk perhati nak tahu Rasulullah bawa ayat apa masa semaya sunat subuh, sebulan duk baca tengok. Kemudian fakana, maka adalah ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca ayat Rasulullah fil rak'atai, di dalam 2 rakaat sunat subuh itu, qabla al-fajri, 2 rakaat sunat dulu pada subuh itu, bikul ya ayyuhal kafirun, dengan surah kul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama. Lepas tu wa qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Dua tu ya baca kul ya dengan kul huwallah. Tu yang Nabi kita daripada hadis yang Nabi kita baca di dalam sunat fajar. Tapi ada setengah ulama baca alam tarakai dengan alam nasyrah. Dia kata siapa-siapa baca alam tarakai dengan alam nasyrah, sebab sembuh penyakit bawasir. Sebab bagi sembuh penyakit bawasir, kita jadi penyakit bawasir, baca tu tak apa. Baca alam tarakai dengan alam nasyrah. Sebab Tuhan yang sembuhkan penyakit bawasir itu, kata setengah-setengah ulama. Dia kata begitu. Ada masalah sunat qabliyah subuh ni, dan meringankan semakin cepat-cepat, tak mahu hidup panjang lah. Dan kata Imam Nawawi pun sepalah, kata Imam Nawawi, dan tiada berselisih ulama pada mengatakan setengah, pada mengatakan sunat itu meringankan, yakni tiada memanjangkan 2 rakaat dulu pada subuh, tak seripannya rengeng-rengeng, kita baca rengeng-rengeng. Sebab masa sepuh, bangun semua cepat-cepat lah supaya subuh. Ini kelebihan besar lah kita semua sunat fajar ni. Habis. Lepas tu kita pergi masuk sikit, sakut baut dengan puasa sikit, sakut bangga puasa. Maka menasabah hampir dengan bulan Ramadan al-Mubarak, sama-samalah kita belajar cara niat puasa. Kita belajar cara niat puasa dalam bulan Ramadan. Ini peringatan bagi orang-orang awam kok kampung. Peringatan orang awam kok kampung. Orang ngaji tak kena dengar dah. Kita orang ngaji, orang belajar ni tak kena dengar dah. Ni untuk naf'ah, guna faedah bagi orang-orang kampung hok tak ada ngaji mana tu, kadang dia tak nak baca masa ni, tak nak ngajar, tak nak bulan Ramadan ni ada fitnah, kita buka dengar. Kita buka dengar bab niat-niat puasa. Kita orang kampung ni, dia wala sikit pun tak ingat, dia kita tak ngaji, dia kita tak tahu. Tak erti nak niat puasa, tak ingat, kena tanya semua nak tahu. Ini orang panggil peringatan bagi orang awam kuku kampung. Maka niat puasa Ramadan ni sebagai kita taklid atau mengikut di dalam mazhab Imam Malik. Kita niat kita bermazhab Imam Syafi'i, kita mengikut, kita taklid dalam mazhab Malik. Hikmahnya, jika jaga takut terlupa niat.
Ya niat tiap-tiap malam dalam mazhab kita Syafi'i itu ya kena niat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kena niat. Saja aku puasa bulan Ramadan, fardu tahku kerana Allah. Saja aku puasa di dalam bulan Ramadan, fardu tahku kerana Allah Taala. Tiap malam kita kena niat dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka malam mula-mula dan malam mula-mula itu kita niat taklid hak mazhab Imam Malik. Dan hak mazhab Imam Malik niat ke mana? Sahaja aku puasa sekalian bulan Ramadan, fardu tahku kerana Allah Taala. Tu hak awal-awal hak mula puasa, sehari kita puasa kena niat tu. Hikmahnya jaganya bimbang kita takut kita terlupa nak niat tiap-tiap malam. Kalau kita ada niat hak taklid Imam Malik, kalau kita terlupa semalam dua malam apa tak kira. Kalau kita terlupa nak niat, hukum sah kita puasa boleh. Adapun kalau kita tak niat, tak taklid mazhab Imam Malik, di awal-awal kita niat kata sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan, fardu tahku kerana Allah. Kalau kita niat hak mazhab kita tak taklid hak mazhab Imam Malik, apabila kita terlupa sehari, kita manusia ni ada galik lalai terlupa. Oh, terlupa nak niat lah semalam. Hari kita terlupa nak niat tu tak sah. Kita puasa tak sah. Manakala kita puasa tak sah, kita nak makan, nak minum tak boleh. Duduk sebagai puasa. Nak makan, tak boleh tak. Nak makan, tak boleh haram makan, haram minum. Duduk sebagai puasa. Lepas tu, kena wajib pula qada. Begitulah guna faedahnya. Kita taklid niat hak mazhab Imam Malik supaya hikmat guna faedah bimbang takut kita terlupa nak niat tiap-tiap malam. Ya puasa Ramadan ni kena bermalamkan niat. Bukan nanti niat dia makan sahur dah. Sebut atau masuk malam jatuh matahari, masuk waktu ngorek, tak apa niat situ tak apa. Tak apa dah tu. Ni wajib niat tiap-tiap malam. Takdir kalau kita lupa semalam apa tak sah kita puasa. Kalau kita tak taklid mazhab Imam Malik. Lagi nak makan minum tak boleh. Lagi kena wajib qada. Adapun di awal puasa kita niat mengikut mazhab Imam Malik, dan ada niat lah. Sahaja aku puasa sekalian bulan Ramadan, fardu tahku kerana Allah Taala. Apabila kita lupa tu satu malam, kedua malam tak kira, kita lupa, hukum sah kita puasa. Itu hikmah. Habis. Kemudian kita nak baca fardu puasa sikit. Fardu bagi puasa tu gapo arti? Wa faraitu saum arba'atu asya. Fardu puasa ni ialah empat perkara semua. Fardu kita nak puasa ni, kita puasa fardu tak kita puasa ni pecah tu empat kali. Mana kata empat kali? Ahaduha, salah satu daripada empat, an-niyatu niat. Kena ada niat. Niat tu asal daripada kerja agama tu, asal tu kena manggil niat. Niat sepuluh niat saat ni lah. Satu kena ada niat. Ni fardu bagi kita puasa kena ada niat. Niat bil qalbi dalam hati. Niat dalam hati. Fa in kana saumu fardhan, maka jika ada puasa tu fardu. Kalau puasa tu fardu kita kata. Misal ke mana puasa fardu? Ka Ramadan seperti kita puasa Ramadan. Au nazran ataupun puasa nazar. Puasa nazar ni puasa Ramadan, puasa fardu belaka tu. Puasa fardu ni tu fala budda min iqa'in niyati lailan. Maka tak dapat tidak, yakni mesti daripada jatuh niat tu sebelah malam. Puasa fardu kena niat sebelah malam. Tak serupa puasa sunat. Puasa sunat kita terlupa nak puasa malam. Kita terlupa nak niat puasa malam. Puasa sunat kita terlupa semalam nak niat. Apa puasa? Niat 3 hari bulan. Selama mana tak makan tak minum lagi, ataupun selama mana tak gelecah matahari tak masuk suhu lagi, sah. Kita niat puasa hak sunat. Niat 3 hari sah kalau kita terlupa. Adapun niat puasa hak fardu tak sah. Tak dapat tidak daripada jatuh niat tu di sebelah malam. Habis. Kemudian wa yajibu ta'yinu fi saumil fardi, dan wajib oleh menentu pada puasa fardu tu seperti Ramadan, wajib kita menentu. Saja puasa bulan Ramadan, fardu tahku kerana Allah. Kita kena menentu puasa fardu. Kemudian
Wa akmalun niyati saumihi, dan bermula akmal niat puasanya, puasa fardu. Akmal kita niat puasa fardu ataupun puasa Ramadan, ayakulas sausi, bahawa berkata seorang, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Dan saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan akan ini tahun lillahi ta'ala. Itu satu fardu dalam puasa kita tu, fardu puasa kita kena ada niat. Satu. Wasani, dan yang kedua, al-imsaku anil akli wasyarbi, menahankan diri. Diri daripada makan dan minum. Menahan diri tak makan tak minum. Untuk orang puasa sudah niat menahan diri tak makan tak minum. Wa in qallal ma'kul, dan jika sedikit makan, wal masyrub, dan sedikit minum. Makan sikit je atau minum sikit je. Inda ta'amudi, di sisi sengaja. Makan sikit sengaja kita, tak ada terlupa dah. Makan sengaja kita nak makan. Dan jika sedikit makan dan minum di sisi sengaja, batal puasa kita. Makan dengan sengaja tu batal. Fa in akala nasiyan, maka jika makan ya seorang tu, hak ada seorang makan tu nasiyan, lupa. Makan kerana lupa sungguh. Au jahilan, atau makan kerana jahil, tak tahu kata makan ni batal puasa, tak tahu. Dan jawabnya lam yuftir, nasja tidak buka puasa, yakni tak batal puasa. Kita jahil, kita orang jahil tak tahu kata makan sikit minum sikit tu kamu kata tak apa. Kita makan ke minum tak batal puasa. Tapi kaitlah hak makan minum tu hak jahil dengan sebab makan minum kata tak batal puasa, kait in kana qaribun ahdi bil Islam. Jika ada ia seorang jahil tu hampir masuk dengan masuk Islam. Kita kata orang mu'allaf, dia masuk Islam dah. Lepas tu orang royak dia kata makan minum tak boleh, makan minum le puasa tak boleh, kena jaga belaka. Payah kamu kan makan sikit tak apa. Dia makan sikit tak apa tu. Sebab dia hampir masuk dengan masuk Islam. Dia baru masuk Islam tu tak apa, syarat benar dia. Kita orang Islam dah tahu belaka dan tak boleh. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau terjadi ia seorang, hak ada seorang terjadi tu ba'idan anil ulama, jauh daripada ulama. Kita duduk jauh dengan ulama, tak ada seruai Islam mari, tak ada. Duduk atas bukit, beranak atas bukit, duduk atas bukit, siapa besar, siapa balik pun duduk tak tahu gapo. Lepas tu orang Tuhan itu, ia terjadi ia seorang, hak ada seorang itu jauh daripada ulama, tak apa, ada gapo. Nah, kan dia tak tahu. Wa illa, dan jika tidak, jadi tidak hampir masuk dengan Islam dan tidak terjadi jauh daripada ulama, jawabnya aftaru, nascaya batal puasa, ia seorang batal puasa. Seperti kita ni, siapa seruai lama dah, dia tahu belakang dah makan banyak sikit pun pakai dengan sengaja pakai batal puasa, dia tahu dah. Ni jadinya bagi orang tak tahu, orang hampir dengan masuk Islam, dia makan sikit, dia kamu kita tak batal tak apa. Ya, ataupun dia jauh dengan ulama, tak ada biasa dengan apa. Dan ada apa lah orang biasa tu. Wasalis, dan yang ketiga, fardu puasa yang ketiga, al-jima'u amidan, jima' dengan sengaja, yakni min haisul imsaki anhu, daripada sekira-kira menahan daripada jima' dengan sengaja. Jaga diri daripada jima' dengan sengaja pada siang hari. Tu kena menahan, kena jaga sekira-kira menahankan daripada jima' pada siang hari. Jaga. Wa amal jima'u nasiyan, adapun jima' dengan lupa, jima' isteri, orang bapa bini duk kecek ngongeng-ngongeng tengah hari, ni ke jima' dengan terlupa. Tak ada apa terlupa, tak ada apa. Tapi apabila sedar ingat tu, wajib kena segera, kena sudah segera. Tak lewat belah mak tak boleh. Kalau terlupa tak ada apa terlupa. Kalau terlupa tak ada apa. Fakal akli nasiyan, maka seperti makan hak ada yang makan lupa. Supaya makan lupa tu, jima dengan lupa pun supaya dengan kita makan dengan lupa tu. Warabi'u, dan yang keempat,
Fardu puasa yang keempat, sengaja muntah. Jaga daripada sengaja muntah. Jaga. Tak boleh sengaja muntah. Kalau sengaja muntah batal puasa. Kita jaga daripada sengaja muntah. Walau ghalabatul qai'u, maka jika mengerasi oleh muntah. Kita bangun pagi-pagi rasa Allah perut. Rasa kata-kata tekuk, rasa Allah perut. Dan ini muntah je dah. Muntah tak ada sengaja kita. Jikalau mengerasi oleh muntah, dia tak ada sengaja, tak ada apa, rasa kata-kata tekuk, ini muntah. Muntah lagu tu jawabnya lam yabtil saumahu, nasja tidak batal oleh puasa seorang. Ni 4 perkara ni, fardu puasa tu ada 4 perkara ni ya. Menahankan diri daripada makan minum, menahankan diri daripada jima' siang hari, dan menahankan sengaja muntah. Jaga daripada sengaja muntah. Tu panggil fardu puasa. Maka ada bulan Ramadan besar sangatlah bulan. Besar sangatlah. Kepiak-kepiak. Kita tengok oleh hadis-hadis tu sangat-sangat mulia bulan Ramadan. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sakut pak dengan bulan Ramadan tu. Qala bersabda Nabi, man fariha bidukuli Ramadan, siapa-siapa suka suka bidukuli Ramadan, dengan masuk bulan Ramadan. Siapa-siapa suka hati, mujur hati, sukanya hati dengan sebab masuk bulan Ramadan. Tapi suka ni dengan sebab kita nak beramal. Masuk bulan Ramadan suka. Suka apa? Sebab kita nak beramal. Kerana apa tu? Kerana bulan Ramadan tu bulan berganda kebajikan buat sikit dapat hasil lebih banyak. Suka kita orang buat amal. Dan kita buat amal, Allah muncullah masuk bulan Ramadan. Sebab beramal dalam bulan Ramadan tu panggil boleh berganda-ganda kebajikan. Yang ni buat sedikit dapat hasil banyak. Muncul kita, suka kita. Dan siapa-siapa suka. Tapi kalau suka nak berjuang, nak kira kot lain tak jadi. Suka juga bulan Ramadan, muncul masuk bulan Ramadan, kita nak jual. Tak jadi, tak masuk oleh hadis ni. Dan Nabi kata siapa suka dengan masuk bulan Ramadan dengan sebab nak beramal, kerana bulan Ramadan bukan boleh berganda kebajikan, lagi buat sedikit dapat hasil banyak, sukanya. Jawabnya, haramallahu hajasadahu, nasja muharram oleh Allah Taala akan tubuhnya. Tubuh mereka tu haram tubuh orang tu. Paharai-paharai ala niran, di atas api neraka. Di atas api neraka. Itu yang paharai atas api neraka. Tapi banyak ke orang ni, banyak kita tak suka mana bulan Ramadan. Lapar. Kita biasa makan banyak untuk bulan Ramadan, lapar lagi. Nak kerja pun tak agak. Jadi tak suka. Tapi tak suka pun ibadat puasa ada berlaku. Pakat puasa berlaku, tapi hati tak suka mana. Payah kita nak suka nafsu kita, suka makan, suka minum, suka membesarkan makanan, suka membesarkan minuman. Tiba-tiba kita berdoa. Jadi tak ada suka mana. Payah orang nak suka masuk Ramadan ni. Dia cepat tengok orang duk kecek. Baru ni ya Ramadan. Apa ni? Baru ni ya boleh puasa ni. Nak masuk puasa pula dia. Golek orang duk kecek lagu tu. Orang tak suka puasa. Baru ni ya puasa dah. Bangga. Masuk Ramadan pula. Ada dia kata kita tak suka puasa. Tapi masuk puasa tapi tak ada hati hak muncul dengan suka nak buat amal bulan Ramadan tu. Tak ada. Bermolek dengan orang duk perak, dengan orang duk fitnah mari ni, bermolek dengan kita malah dah tak ada kena semaya, tak nak kena apa. Kita nak semaya ramai-ramai tak boleh. Kita nak semaya sore kita tak pandai. Tak kena semaya, bermolek. Ni, dia bermolek kita ni. Ni kalau orang ada di hati kata suka untuk nak buat amal sungguh, Nabi kata Tuhan bahre tubuh badan itu daripada api neraka. Besar sangat. Apa itu? Dan lagi wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa Ibn Abbas telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hangga ada Rasulullah tu yaqulu, berkata. Nabi kata,
lau ta'lamu ummati fi ramadana, jikalau mengetahui umatku ma fi ramadana akan barang, yakni akan kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Umat-umat Muhammad ni kalau dia tahu sungguh bagaimana kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, dia tahu dengan yakin sungguh, jawabnya la tamannau an takuna sanatu, nasja cita-cita mereka itu umatku, an takuna sanatu, bahawa adalah setahun itu, kullaha sekaliannya sekalian setahun, Ramadan nak jadi bulan Ramadan berlaku. Tahun 12 bulan tu tak boleh lain nak jadi Ramadan berlaku. Ni kalau kita tahu kelebihan bulan Ramadan ni tak usah jadi bulan lain. Ni kita sebulan lagi pun tak mudah. Bulan Ramadan masa tak mudah. Ni orang faham dengan yakin sungguh, dengan tahqiq di hati sungguh, tak usah jadi bulan lain nak jadi Ramadan semua setahun. Nah, kenapa tu boleh nak setahun nak jadi Ramadan semua? Kerana li'annal hasanata fihi, kerana bahawa kebajikan yang ada padanya pada Ramadan. Kita buat kebaikan pada bulan Ramadan hak itu. Kita buat kebaikan hak itu mujtami'atun, dihimpunkan akan dia. Lagu mana dihimpun? Yang hak tak biasa jemaah kita kata. Hak kita tak biasa jemaah mana ke? Puasa Ramadan kita jemaah. Himpun dari kebajikan yang kita tak bisa buat tu, masuk bulan Ramadan kita buat berlaku kolektif. Nah, hak tak biasa jemaah boleh jemaah. Hak tak biasa baca Quran, tak biasa mana baca Quran, boleh baca Quran, bakat baca Quran berlaku. Hak duk kerja maksiat, duk buat maksiat semua hari-hari, jadi berhenti. Anak yang kata berhimpun kebajikan semua hak tak boleh buat tu, boleh buat apa? Taufik hidayah daripada Allah Ta'ala, boleh kita kerja. Ni kelebihan Ramadan, mujtami'atun, dihimpunkan akan dia. Wa ta'atu, dan buat taat. Kita buat taat pada Allah pada bulan Ramadan, kita boleh buat taat pada Allah, maqbulatun, diterimakan akan dia. Taat kita semua Tuhan tak pilih siapa, Tuhan terima belaka. Ni kelebihan Ramadan. Wa da'watu, dan doa-doa. Kita boleh doa sikit sebanyak dalam bulan Ramadan, mustajabatun, dimustajabkan akan dia. Dimustajab, diterima Allah Ta'ala. Doa Tuhan tu Tuhan terima. Segala doa siapa pun Tuhan terima pada bulan Ramadan. Betul orang panggil bulan berganda-ganda kebaikan. Wazunubu, dan dosa-dosa kita ni tu, dosa kita ni tu maghfuratun, diampunkan akan dia. Dosa kita Tuhan ampun pergi dalam bulan Ramadan. Dan syurga ni tu duk rindukan akan dia bagi mereka itu umat Muhammad. Syurga duk rindu, duk cinta pada umat Muhammad. Ini dah kelebihan dalam bulan Ramadan. Tu habis. Dan satu hadis lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, ausani khalili, berwasiat akan aku oleh kekasihku. Jadi kekasih Abu Hurairah ni kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata Nabi wasiat ke dia, Nabi pesan ke dia, bisalasin, dengan 3 perkara. Masa hidup sahabat tu Nabi pesan ke dia kepada Abu Hurairah, muamalah 3 perkara. Pesan kepada sahabat, wasiat pada sahabat, mencakupi kita umat kau boleh buat, tak ada apa. Mana 3 perkara? Siyami salasati ayyam min kulli syahri, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Nabi pesan, ya Abu Hurairah, mu jangan tinggal puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Dalam sebulan ada puasa 3 hari sekurang kita. Jangan tak lalu, jangan. Pas puasa 3 hari tu ikut kita nak puasa berapa. Kita nak puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, cukup 3 hari ke. Ataupun kita nak puasa hari baik, malam baik, malam 13, malam 14, malam 15, malam yang 3 tu nak puasa malam 3. Atau nak puasa senang komik tak apa, cukup 3 hari lah sebulan. Nabi kata, jangan tinggal ya Abu Hurairah, siyami salasati ayyam min kulli syahri, puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Dan warak'atai duha, dan 2 rakaat sembahyang sunat duha sekurang-kurang.
sebanyak duha tu 8 rakaat. Kata ke 12 rakaat. Kata ke adalah dhaifun. Nah, kalau kita ngaji sampai 8 rakaat sunat duha. Tapi 2 rakaat tak apa dah. Lebih tu kau molek. Kita kata sekurang 2 rakaat. Maka kita dah hari-hari ni kita kena pisah. Kita kena cari jalan nak buat lagu mana, nak buat Tuhan ampunkan dosa kita. Buat ke mana nak buat ampun dosa kita. Kita orang muda. Kita orang muda, kita nak istighfar, nak menuntut diampun kita dengan Allah. Dia tak mari sesat. Tak mari sesat, tak mari rasa nak meninggal, tak ada sifat sesat. Sifat nak tinggal sesat tak ada. Sebab dia fikir kata, kita yang muda lagi jauh nak mati. Tilik dengan adat jauh nak mati. Apabila jauh nak mati, kita istighfar dengan Allah tu tak mari sesat. Apabila tak mari sesat, sebab Tuhan tak ampunkan dosa. Tak ada sesat gitu. Nah, lepas tu, ataupun nak buat aku mana? Nak buat amalan apa? Sebab bagi Tuhan nak ampunkan dosa. Apa amalan sebab Tuhan nak ampun dosa? Maka di sini dia kata, sebab bagi Tuhan nak kiparatkan dosa, lazimkan olehmu dengan sembahyang sunat duha. Tetap dengan kita sembahyang sunat duha. Dia puasa 3 hari sebulan, patut lazim dengan sembahyang sunat duha. Lazim ni mana sama-sama lah. Bukan kata buat sekali 2 kali berarti tak lah sama-sama. Dan kita di kampung ni boleh kita beramal sunat duha. Kita klik kerja motor ke pukul 9, pukul 10, mandi-mandi, bahasa nak lihat sembahyang sunat duha 2 rakaat. Sangat-sangat besar pahala sisi Allah Ta'ala. Cuba tengok. Kerana data pada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafazu ala syaqati duha. Nabi kata, siapa-siapa melihara atau siapa-siapa jaga atas 2 rakaat sunat duha. Boleh jaga, boleh buat amal 2 rakaat sunat duha, maka Nabi kata, ghufira lahu dzunubuhu, nas jadi ampun akan dosa-dosa. Dan nas jadi ampun akan dosanya dosa mana? Dosa mereka kerja sunat duha tu. Lepas tu kalau dosa banyak bagaimana? Dosa banyak sungguh. Dosa kita ni sutut langit. Jak di bawah sutut langit kita kata dosa banyak. Dan kalau dosa banyak sekalipun Nabi kata, wa in kanat misla zabadil bahri, dan jikalau adalah ia dosa tu seumpama buih di laut sekalipun tu ampun juga. Lain daripada dosa syirik. Syirik tu tak ampun. Lain pada dosa syirik, segala dosa tu ampun semua. Tu ampun semua. Ini besar kita. Lazimlah kamu dengan semai sunat duha. Ini 3 perkara Nabi bersabda kepada sahabat Abu Hurairah. Ada puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan, 2 rakaat sunat duha, dan selagi wa an utira qabla an anama. Dan bahawa sebuah witirlah olehmu dulu daripada bahawa tidur ia sore. Buat witir. Kita buat witir lepas puasa, lepas puasa berhenti. Padahal witir ada semua. Waktu witir tak kira bulan-bulan Ramadan, tak Ramadan. Tiap-tiap bulan mana pun ya ada witir. Ada sunat witir. Ada sunat witir. Dia suruh semai witir. Yang witir itu khilaf muzahab. Dia muzahab dia wajib. Al-witru haqqun alal muslimin. Muzahab dia tu wajib. Muzahab kita termasuk sunat muakkad. Dia apabila dia khilaf sunat wajib, tak sepatut kita orang yang teguh dengan agama nak tinggal witir. Tak sepatut. Nabi kata wa an autiru, dan bahawa sebuah witirlah olehmu qabla an anama, dulu daripada bahawa tidur ia. Buat witir dulu kalau nak tidur. Tapi ada suruh buat witir dulu pada tidur. Ada suruh buat witir di akhir. Patut kat mana? Kita tengok sini. Hadis ni hadis semai witir ni muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Katanya jika kita yakin kata tak jaga dah. Ni kalau kita yakin kata kita tak tidur dah. Dia tidur maka tak tidur dah. Kita buat witir qabla an anama. Kita buat witir dulu daripada kita tidur. Kalau kita yakin kata kita dia tidur maka tak tidur dah. Kita buat witir lalu. Lepas isu buat witir. Ataupun lepas tarawih buat witir. Ada pun jika kita yakin kata jaga sungguh, kita ni tak tidur lah, mana tidur kita gitu ya. Nyengan-nyengan gitu kita tak tidur. Dan ataupun kita yakin kata kita jaga sungguh, maka takhir sembahyang witir itu terlebih afdal. Takhir. Witir kita buat tengah malam.
Dia kita bangun semuanya tahajud, bangun semuanya sunat wudu, sunat matlaq, sunat taubat, semua kita semuanya sunat. Begitu was tamah dah, tak witir di punggung. Witir di akhir lebih afdal. Kerana apa tu? Kata witir tak di akhir lebih afdal. Kerana ada hadis lain pula. Ada hadis lain pula. Nabi kata kena. Dan ada hadis lain pula, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Hendak jadi oleh muhai umat-umatku akhir salatikum akan akhir semaya kamu billail dengan malam-malam. Dia hendak jadilah muhai umatku akan akhir semaya kamu dengan malam-malam tu jadi apa witran akan semaya witir. Di sini kita tak witir di akhir tu lebih afdal daripada witir di awal. Witir di awal. Habis dari segala jajah sakut kuat dengan puasa. Lepas tu kita pergi sikit lagi. Maka apabila kita puasa dah, kita kena jaga perkara yang batal puasa. Benda yang batal puasa dan benda yang batal pahala puasa. Ada batal puasa, ada batal pahala puasa. Kalau batal puasa wajib kena qada. Kalau batal pahala tak wajib qada. Lepas tutup tetapi tak ada manfaat apa akhirat. Tak ada balasan Allah akhirat. Cuba kita tengok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya' tuhbitu sauma. 5 perkara-perkara ni tuhbitu sauma dibatal akan puasa. Yang ni batal pahala puasa. Sebab dia batal pahala puasa. Puasa kita sabar gelar. Tak makan, tak minum, tapi pahala tak ada. Kebaikan, kelebihan sisi Allah Ta'ala tu tak ada. Dan puasa boleh lapar dahaga kita. Mana? Tengah daripada batal pahala, al-kizbu dusta. Kita kecek bohong lah boleh puasa. Duk cerita satu-satu cerita yang kita tu tak betul dengan amrul waqi'. Tak betul dengan diri kita. Kita royak demo tu benda tak betul dengan diri kita. Apa yang kita termasuk dalam kata kazib. Batal pahala puasa, tak ada pahala. Wal ghibah dan ngopak, tak kira ngopak ni batal pahala puasa, dosa besar tambah besar lagi. Ngopak ni takrif dia zikruka akhuka bima yakrah. Menyebut engkau akan saudara engkau dengan barang yang saudara engkau benci. Jadi ngupaklah kita. Tak kira saudara kita depan kita, di belakang kita, tak kira. Tapi ibarat orang kampung dia kata, kalau kita kata tuan dia tak apa, tak ngupak. Aku kata tuan yang sendiri, dia kata tak ada ngupak apa. Mau ngupak sungguh. Apabila kata tu tuan tak ada, kata belakang jadi ngupak. Tak kira situ dah. Tak ada ngupak zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut engkau akan saudara engkau dengan barang yang saudara kita benci. Apa yang benci, apa yang tak kena kita sebut. Tak kira yang duduk depan kita, yang duduk belakang kita, tak kira. Hukum jadi ngupak, besar dosa ngupak ni. Sehingga tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Hingga sampai kita minta redha pada dia. Pahala puasa tu batal dah, dosa besar tambah pula. Ni kita jauhlah, kita itulah. Dalam bulan Ramadan kita kena asing diri daripada manusia-manusia tu sore. Sore duduk dalam masjid, baca Quran, duduk jaga jemaah. Tak agak kita tidur tu dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita duduk pergi mari pakai tak ada dah. Pada akhir ke zaman ni, dunia maju ni, hufang tak leling tu. Hufang tu dalam telinga tu dengan lagu dengan apa. Rugi saja puasa kita tak ada habuai kebajikan tak ada. Wa namimah batal kalau puasa juga namimah. Ada mengacu pelaga buat kepala. Dan kita ada manusia ni pelaga dia membalas kita dak dia. Hai mari buku kita dan kita pelaga dia mau dak balas kita dak dia. Orang mengacu batal puasa, batal pahala puasa lagi tak boleh masuk syurga. La tadkhulul jannata namamu. Tak masuk akan syurga namamu oleh orang mengacu. Tak boleh masuk syurga orang mengacu. Lepas tu wal yaminul humus dan sumpah yang dusta. Sumpah dusta. Kita sumpah tapi kita dusta. Kita sanggup sebut nama Allah. Wallahi aku tak ada ambil. Kita sanggup sebut nama Allah tapi kita dusta. Dosa besar kali itu. Sumpah dusta ni. Wan nazaru bi syahwatin dan tilik dengan ada keinginan. Dalam bulan Ramadan kita pergi beli makan kat kedai, kita pergi beli sini, jumpa dengan apa-apa macam-macam yang kita tilik, ada syahwat. Ada keinginan kita ada. Batal pahala puasa. Nak tak payah ke batal pahala puasa ni. Dan dusta, ngumpat kat orang, ngacu kat orang, sumpah yang dusta, lagi kita tilik satu-satu pada orang perempuan tu dengan ada syahwat, dengan ada keinginan,
maka dibatalkan pahala puasa. Rugi gitu. Hak boleh ke apa? Al-ju' wal ataf. Boleh lapar, boleh dahaga tu yang gitu. Maka sekatulah dulu supaya jadi manfaat bagi kita orang awam kat kampung tu, ambil perhati dengar, sakut bawa dengar niat-niat puasa. Supaya jadi keselamatan kita. Habis katalah aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim wallahu a'lam.